Masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ayo okey? Okey lagi ni? Lemah ni gaji kita. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agaknya tuan-tuan, kalau kita bilang-bilang dah hari ni, agak-agak nyampai hari ni berapa hari dah kita puasa kan? Sudahlah dah. Entahlah ustaz. Agak-agak berapa hari dah tuan-tuan puasa kita ni? Berapa? 17? Betul? Kalau boleh membilang-bilang hari tu kira okey lah, alhamdulillah. Ada setengah orang tak tahu ke benar dah. Berapa hari dia puasa dia entahlah ustaz, macam besoknya nak raya ke nampak sangat dah dah. Hari benda hari entahlah, rasa macam hari Ahad aja tak ingat hari dah. Ada orang tak tahu kebilangan hari, tak hari ke benar entah ya. Teruk benar puasa sampai lupa ke dunia gitu. Tapi kita kalau boleh mengingat ke hari tu, berapa hari bulan ada tarikh tu, kira okey lagi lah, alhamdulillah. Sedar tak sedar tuan-tuan, itulah kita dengan Ramadan. Bersyukur pada Allah Ta'ala sebab sehingga hari ini Allah Ta'ala hidupkan kita lagi, masih lagi diizinkan untuk bersama dalam bulan yang penuh barakah, bulan yang sangat hebat ni. Dulu kita membilang-bilang hari, kita menanti Ramadan dengan penuh debaran. Pada bulan Rejab kita dah start berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin, wa dalam bulan Sya'ban wa Sya'bana wa balighna Ramadan, sampai di penghujung di pertengahan Sya'ban. Di penghujung Sya'ban kita sudah mula membilang-bilang hari. Tahu membilang-bilang hari? Countdown. Tahu countdown? Kalau cakap Kuala Lumpur countdown faham lah ustaz, membilang-bilang hari tu tak faham dah. Mula kita menanti-nanti detik kedatangan Ramadan. Bulan yang dirasai oleh orang-orang mukmin, bulan yang sangat hebat lagi agung. Sukanya kita dengan Ramadan. Itulah kata ulama, nak tahu iman kita bagus ke tak, okey ke tak iman kita ni, tengok bagaimana rasanya jiwa kita dengan Ramadan. Kita buat undur ke belakang, flashback balik. Bagaimana rasa jiwa kita bila Ramadan makin dekat, makin hampir. Seronok tak? Tuan-tuan seronok tak dengan Ramadan ni? Suka tak? Kita suka dia. Suka. Alhamdulillah kata. Mulut sebab seronok, tapi muka ni tak seronok je lah, sikit seronok dah. Okey, seronok lah, alhamdulillah. Menanti Ramadan bagi orang mukmin macam menanti tarikh, detik pertemuan nak disatukan dengan kekasih dia. Keseronok kan kalau orang cinta kan, menanti membilang-bilang hari, menanti tarikh nak akad nikah. Allah, sehari kurasakan sebulan, sebulan kurasakan setahun, setahun kurasakan 1000 tahun. Penantian satu penyiksaan. Itu rasa jiwa orang mukmin bila dapat je Ramadan. Allah, seronoknya dengan Ramadan. Rasa tak nak lepas dengan Ramadan. Sebab itulah para salafus salih, ulama-ulama mu'tabar, orang-orang hebat iman, dia kalau boleh diminta pada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah seluruh bulan dalam setahun ni Ramadan berlaku. Bulan 1 Ramadan, bulan 2 pun Ramadan, bulan 3 Ramadan, bulan 4 Ramadan, tak ada nama lain dah, semua Ramadan berlaku. Tuan-tuan nak tak macam tu? Nak tak? Kita tak nak. Benda sabar ustaz ya? Nak tiap-tiap bulan tu Ramadan, sedang ke Ramadan sebab sebulan ni pun dah rasa melepek dah, tak ada benda dah. Tak ada dah. Isteri suruh pergi ke pasar beli beras pun tak mampu dah. Pergilah yang abang tak daya dah. Itu baru sebulan je Ramadan setahun. Kalau 12 bulan itu semua Ramadan, nak mati ustaz. Nak minta kita? Tidaklah, kata kita dah. Kalau boleh, ya Allah ya Tuhanku, cukuplah Ramadan sebulan, kata kita. Bukan kita sini, kita tempat lain. Hak jadi tak suka kan ibadah, tapi bagi orang mukmin dah diseronok dengan Ramadan. Ramadan ni hebat sebab apa? Sebab apa Ramadan hebat bagi orang mukmin? Sebab dia dengar hadis-hadis Nabi tentang fadail Ramadan. Lepas tu kita jangan sombong. Dengar hadis-hadis tentang fadailul amal. Jangan marah ke orang tabligh, jemaah tabligh bagus dia. Ya, ajak orang ke masjid sembahyang 5 waktu dah. Kita nak 5 waktu setiap hari pun tak mampu. Dia ada kelebihan, dia ada kekurangan dia. Kelebihan itu kita ambil, kita kongsi bersama. Ya. Contohnya apa dia, majlis ilmu dia simple je. Lepas sembahyang dah, bagi salam, wirid, berdoa, okey, duduk ramai-ramai kumpul, siapa nak dengar, dibuka hadis tentang fadailul amal. Ada hadis sahihnya, ada hadis hasan sahih, ada hadis-hadis dhaif. Ya tak? Hadis dhaif kata ulama usul hadis, ya, untuk fadailul amal boleh, tapi ada beberapa syarat di mustaqil, tidak ta'arud, tidak kontradik dengan hadis-hadis sahih. Boleh diguna untuk fadail, tentang kelebihan, untuk motivate diri kita. Kita perlu dimotivasikan untuk buat suatu kebaikan. Kalau tidak ada motivasi dalam hidup ni, kita rasa tahu hamba dia tak seronok. Sebab itu fitrah kita manusia. Sedangkan sahabat Nabi pun dimotivasi oleh Rasulullah dengan hadis-hadis fadail dia. Ya, banyak hadis-hadis Nabi dicerita depan para sahabat, barang siapa buat begini dapat banyak ni pahala, barang siapa buat begini akhirat nanti dalam syurga dia akan dapat sekian. Seronok sahabat Nabi.
Dia beramal dengan amalan soleh. Mereka mendapat apa dia? Motivasi direct daripada Nabi. Baik, kita dengan Ramadan kita juga. Sebab apa kita jadi seronok menanti Ramadan? Sebab apa rasa sayang dengan Ramadan? Suka je. Sebab kita dengar kehebatan Ramadan dalam hadis-hadis Nabi. Dia lagi sebagai hadis tentang fadailul amal, tentang kelebihan ganjaran suatu amalan. Yang dirahmati Allah sekalian. Ayo okey. Okey ni. Senyap belaka dah. Faham ke dah ni? Entah benda cakap je ustaz ni cakap laju. Dah. Cakap faham, belum tu kamu tak faham kata orang KL dah. Itu untuk orang KL, saya orang faham ni payah KL lah cakap. Lepas Kuala Lumpur pun cakap faham juga. Kalau tak faham kan kat tangan tak benda ustaz mana perkataan tu. Tanya awal-awal. Bimbang sampai ke habis kamu kata kelik-kelik tak benda. Faham bang mana ustaz kamu entahlah kata dah. Tak ada ke benda faham ni. Baik dirahmati Allah sekalian, itu baru mukadimah. Belum lagi masuk isi tazkirah. Saya kira tak lama lah tuan-tuan. Dalam sesejam sebelum subuh ke habis lah insya-Allah. Tazkirah kita bermalam ni. Boleh kan? Boleh. Halemah je dah. Oleh latih boleh belah lah ustaz, terpasal dengan cara penceramah menyampai subuh dah. Kau mamanya lagi besok nak kerja, nak ngolah kanak dah. Insya-Allah tak lama lah, tak ada sebut tidur ke habis lah tazkirah kita pada malam. Ini rahmat Allah sekalian. Apa istimewanya Ramadan? Banyak. Antaranya saya teringat satu risalah Kutayib, satu kitab kecil yang disusun oleh Maulana Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, yang antara ulama hadis kontemporari, ulama hadis muasiri. Dihimpun hadis-hadis Nabi tentang fadail Ramadan, tentang kelebihan fadilat Ramadan. Banyak disusun hadisnya. Ia dimukadimahkan dengan satu hadis. Apa kata dia? Ini Nabi sebut hadis ini di penghujung Syaban sebelum datang Ramadan. Sebagai apa? Satu persiapan yang hebat menanti bulan yang agung ini. Antaranya apa dia? Rasulullah sifatkan Ramadan ini, ayuhan nasu qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'an. Ini panjang banyak. Kita ambil sikit sudah malam. Wahai sekalian kaum muslimin, orang ramai, kata Nabi, qad adhalla, ini satu uslub dalam bahasa Arab, maknanya sesungguhnya telah hampir tiba kepada kalian. Itu disebut di penghujung Syaban. Tapi hari ini kita sedang dan telah memiliki Ramadan. Apa dia? Sifat pertama Ramadan, Nabi beritahu syahrun azimun, bulan yang agung, bulan yang sangat hebat. Agung Ramadan. Bila Nabi letak sifat agung pada Ramadan, agak-agak mana perasaan? Apa rasa jiwa kita? Rasa biasa. Entah ustaz, saya ni Ramadan tak Ramadan sama je, tak puasa ni tak darah lah. Kalau jenis gitu dia tak rasa Ramadan hebat. Tapi bagi orang mukmin dengar hadis Nabi, Ramadan bulan hebat, masya-Allah, terkesima, kaget banget pak, Ramadan bulan hebat. Bagaimana kita mampu menghadapi Ramadan? Bagaimana persiapan kita sebelum datang Ramadan, dan sekarang bagaimana sedang memiliki Ramadan? Kita contohlah, kita buat analogi kiasan perbandingannya begini. Kalau lah orang hebat nak datang ke masjid tempat kita, nak agak tuan-tuan macam mana? JKK dah. Pegawai masjid agak macam mana? Mbah tidur lena? Tak tidur. Sebulan katalah yang di-Pertua Agong nak datang ke masjid kita, nak numpang solat sekali dah, agak-agak leneng dok kita. Tok Imam JKK tangan silang tarai kelik-kelik tak mau tidur. Asudahlah dah kita ni guna gayun. Bila nak start mesyuarat ni, lagi sebulan, itu lagi sebulan. Very very important person, VVIP nak datang tempat kita, sudah pasti kita akan buat persiapan yang rapi dah hebat. Hak mana kusam cak balik, hak mana tumbang serendai tegak balik, gotong royong 10 kali sekejap. Mesyuarat peringkat kita dalam mesyuarat kolaborasi antara agensi dan jabatan yang terlibat untuk persiapan lantik AJK, biro bahagian keselamatan, bahagian protokol, bahagian persiapan tempatnya, atau caranya, buku atau cara siapa nak buat. Yang perempuan lagi gempur kak dah. Kita ni lantik dia orang jadi AJK, biro makanan. Benda nak masak ke? Dia betul agung tu makan benda besok. Nak western food ke nak masak nasi minyak ke, nasi arak ke, mana agaknya tu? Cakap khabar dia mudah. Sisok masing-masing. Masya Allah. Kita nak buat persiapan menyambut orang hebat. Tak salah kata waktu. Kita lah kalau nak nyambut menantu kau guna gaya. Nak nyambut menantu je. Lagi sebulan nak nyambut menantu. Tak tidur. Dah. Gotong royong bersih ke dapur tu seminggu dah. Ngemas dapur ni nak kenuri. Ruang tamu, bilik tidur tamu, pengantin ni hias lawa, orang pelansir, ropa-ropa ni. Dia punya persiapan. Mi'atain fil mi'ah kata Arab. 200 per 100. Terlebih 100%. Tak tidur malam pukul 12 tak tidur lagi. Buat benda? Buat bunga telur. Buat sendiri ni. Suami dia kata, tidurlah yang dah pukul 12 ni dah. Buat tidur lah dah pukul 12 ni. Bunga telur tu tempah je lah. Banyak jual dah kat kedai tu.
Dah dekat pasar raya benda entah banyak-banyak dah ready made dah. Tak payah buat lah. Hai bang, dia kata, inilah dia kata semua hidup sekali ni nak menyambut menantu. Apa salah dia kata buat sendiri ni, kena pula dia pandai. Keras tangan dah buat bunga telur. Sebulan tu duk cara benda. Bunga telur sampai telur lain cara dah. Suami letih nu dah balik tidur, ngajak tidur dah. Itu cara menyambut menantu. Dia punya persiapan masya-Allah. Hebat, tip top gitu. Bagaimana kita menyambut Ramadan? Biasa. Kehebat kalau tuan-tuan menyambut dengan hebat, dengan persiapan mental, emosi, fizikal. Suasana rumah tangga, tempat kediaman kita, masya-Allah, ada setengah orang dihias rumah dia lebih hebat. Dia menyambut Ramadan berbanding menyambut raya. Membina suasana ibadah dalam rumah. Masya-Allah, itu tanda orang yang imannya hebat. Baik, apa lagi istimewanya Ramadan Nabi sebut? Ini dalam hadis banyak dah kita dengar penceramah sebut dah. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa fi ba'd riwayat wa ughliqat abwaabun nar wa sufidat syayatin. Bila datang bulan Ramadan dibuka semua pintu syurga, dibuka. Tanda rahmat kasihan belah Allah Taala. Dalam hadis lain syurga yang dah lawa dihias. Diperintahkan oleh Allah Taala kepada para malaikat bidadari menghias syurga. Syurga hak dia memang lawa. Dihias makin cantik, better and better, kata Kia Acik. Bidadari menanti di pintu syurga. Puyo bidadari. Kita isteri nunggu pintu pintu bilik tidur apa dah selak sangat dah. Pakai baju tidur hak jarang macam kain lansir transparent tu kan. Rambut merebang macam tu kat limah, muka tepek dengan bedok sejuk. Hak tu pun tak lawa mana. Hak tu tak jadi dah. Jeng kita. Ni ajak member ajak ngetik keluar pun tak jadi dah. Kanser belaka. Itu tara isteri kita. Gigi tak bergarah lagi, mandi pedok lagi. Ini bidadari, puyo bidadari. Seronok tak? Seronok tak tuan-tuan? Takkan orang KL tak suka bidadari ke? Kak, orang perempuan jual saja. Ustaz, orang lelaki sedap lah. Kami ni benda dapatnya. Tapi janganlah doa pada ya Allah Tuhan ku masukkanlah lelaki ku dalam neraka biar tak dapat bidadari. Janganlah kata cemburu tahap gitu mengnya sampai doa Nabi apa suami tak masuk syurga. Orang perempuan jangan bimbang lah. Dalam syurga besok Allah Ta'ala cabut perasaan cemburu dia. Orang lelaki insya-Allah seronok tak dapat bidadari? Seronok. Siapa nak bidadari angkat tangan? Takut ke dah? Hak belakang tu panjang leher. Angkatlah. Memang kena tindakan tata tertib. Allah. Hebatnya bulan Ramadan dibuka semua pintu syurga, ditutup semua pintu neraka. Bahkan dirantai, ditangkap, dibelenggu para syaitan supaya tidak mengganggu kita orang mukmin nak berpuasa dan melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan. Inilah bulannya kata para alim ulama. Nak kenal siapa diri kita yang sebenar. Siapa diri pasangan hidup kita, sebab yang tinggal bulan Ramadan kita dan nafsu kita diri yang sebenar. Kalau bulan lain ni kita malas sembahyang, malas ke masjid, malas majlis ilmu, tak malas buat baik, malas jadi baik. Sebab apa? Barangkali dihasut oleh syaitan. Tapi bulan Ramadan ni syaitan mana menghasut kita? Ya, bulan lain bolehlah kita bagi alasan kita dah abang ni baik sebenarnya ya. Tapi syaitan tu lah menghasut sebab tu lah abang jadi malas. Iyalah bang, jahat benar syaitan tu. Kita babak dia nak. Tapi kalau bulan Ramadan malas juga, nak nyalak syaitan mana bang? Mu tu lah bapak syaitan ni bang. Ni nak nyalak syaitan mana? Syaitan dah kena rantai, kena belenggu. Okay, banyak bicara ulama tentang syaitan dibelenggu, dirantai pada bulan Ramadan. Baik. Sebenarnya apa lagi istimewa bulan Ramadan? Bulan Ramadan ni istimewa. Sebab apa? Disangat sinonim dengan Al-Quran. Bulan Ramadan, Quran diturunkan untuk panduan hidup manusia. Bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran serentak 30 juzuk min Lauhil Mahfuz di langit yang ke-7, atas langit 7 ke langit dunia, serentak 30 juzuk di saat Lailatul Qadar ataupun di pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar ni berlaku pada bulan bila? Bulan Ramadan. Buka tafsir tuan-tuan tentang ayat ini. Tafsirul Quranul Azim la Abil Fida Ismail ibn Kathir, Tafsir Fathul Qadir Imam Syaukani, Tafsir Ruhul Ma'ani Imam Al-Lusi, Qurtubi, Tabari. Banyak tafsir-tafsir mu'tabar menceritakan tentang ayat ini. 30 juzuk serentak min Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kemudian baru diturunkan secara berperingkat 13 tahun kurang lebih di Madinah, di langit dunia kepada Rasulullah, dan kurang lebih 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, berperingkat-peringkat.
Baik, kita duk sambut 17 Ramadan ni sebagai apa dia? Nuzul Quran. Itu sebagai ulama sirah kata apa? Itu ialah wahyu pertama yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama turun pada Nabi di Gua Hira. Buka kitab Bid'il Wahyi fi Jami' Sahih Imam Al-Bukhari. Kitabun fil kitabi ba'd al-bab. Buka kitab permulaan wahyu, maksud dia bab permulaan penurunan wahyu dalam Jami' Sahih Imam Bukhari, atau terkenal dengan nama kitab Sahih Bukhari. Apa sejarah kisah dia? Nabi duduk di Gua Hira dah. Turunlah wahyu di Gua Hira, ke pangkuan Nabi yang tercinta, kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Suratul 'Alaq ayat 1 sampai 5. Bukan Iqra 1 sampai Iqra 5, itulah itulah itu Iqra ya. Ini suratul 'Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun wahyu pertama di Gua Hira. Ini kita duduk dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat sinonim dengan Al-Quran. Betul memandang Ramadan, kata ulama jangan pandang Ramadan hanya bulan tak boleh makan, tak boleh minum di siang hari, tak boleh berjima suami isteri. Pandanglah Ramadan dengan view yang menyeluruh, package, fully package. Dialah bulan ya, apa tilawatul Quran, bulan sedekah ya, bulan kita apa digandakan segala pahala amal kita. Allah, berasa hebatnya Ramadan. Jadi pada malam ini ya, bersempena dengan apa kita memperingati nuzul Quran. Saya nak kaitkan dengan apa? Dengan barakah Ramadan. Nabi letak sifat kedua Ramadan apa dia? Syahrun azimun, yang kedua mubarak. Apa nama mubarak? Sinonimnya sifat adjektif mubarak dengan Ramadan. Biasa kita menyebut dan biasa mendengar. Salam Ramadan al-Mubarak, betul kan? Ramadan al-Mubarak, kedatanganmu kami nanti, pemergianmu kami tangisi. Kita balik, kedatanganmu kami tangisi, pemergianmu kami nanti. Itu berbudak, nak cepat raya. Kita terbalik dah. Kedatangannya kita nanti, pemergian kita apa? Kita tangisi. Itulah Ramadan al-Mubarak. Baik, apa makna mubarak? Entahlah Ustaz, semua-semua ada menyebut dah. Dia makna entah. Kalau murtabak fahamlah. Bukan Ramadan al-Murtabak, al-Mubarak. Ini lebih kurang dia bunyi dah. Al-Murtabak lain. Yang Nabi sebut Ramadan al-Mubarak. Mana mubarak? Mubarak ialah kita buat postmortem dari sudut ilmu saraf. Salah satu cabang daripada ilmu Arabic grammar. Apa nama mufa'alun bermakna maf'ul. Mubarak ialah isim maf'ul bagi thulathi mazid, satu huruf ba yang pertama, fa'ala yufa'ilu fa'il mufa'alatan fi'alan. Maka maf'ulnya ialah dhammah awwaluhu wa futiha muqabla akhir. Di baris depan huruf pertama mim zaidah, mim ditambah, dan di baris atas huruf sebelum akhirnya mufa'alun mubarakun bermakna maf'ul. Boleh faham? Entahlah Ustaz, entah benda ceritanya dah. Itu postmortem dari sudut ilmu saraf, ilmu bahasa Arab. Kalau tak faham tak apalah, kita buat-buat faham ni sudah. Nak ngabar kita dah asal usul sejarah. Perkataan mubarak mana apa dia? Yang diberkati, yang diturunkan, dilimpahi barakah yang begitu banyak dalam bulan tersebut. Mana Ramadan al-Mubarak, mana bulan Ramadan yang limpahi barakah, yang melimpah ruah, yang diberkahi pak kata Indonesia, berkat, barakah, berkat ni bahasa Arab. Baik, bahasa Melayu apa maknanya? Siapa tahu makna berkat dalam bahasa Melayu? Berkat apa makna ji? Berkat maknanya berkat lah Ustaz. Tak, berkat ni bahasa Arab, bahasa Melayu lah, bahasa Melayu pun berkat juga. Habis itu mana makna berkat ni? Berkat Ustaz tak tahu berkat yang gitu-gitu tu, gitu-gitu payah nak cerita berpagi sampai ke malam. Berkat mana berkat apa makna reti tak reti nak ngabar ke berkat? Letih dia jawab ni. Baik, barakah ni mudah je. Kita tengok dalam kamus Arab ni menjelas apa ni makna
dalam apa kupasan mafhumnya dalam bahasa Arab ialah khairu mamdud, kebaikan yang berterusan, berpanjangan dan berkekalan. Itulah makna barakah, berkah. Baik, puluhan tahun kita hidup atas muka dunia, berpuluh-puluh kali dah kita lalui Ramadan dalam hidup ni, seusia kita agak-agak dapat dah barakah Ramadan ke? Dapat Ramadannya saja, min ramadan ramda' yani syiddatul harar, hanya dapat panas saja. Ramadan ramda' maknanya kepanasan yang melampau, daripada batu kerikil halus yang batu kerikil kecil yang panas, mana kepanasan melampau. Kalau kita dapat panas hanya letih lah, lapar dahaga je lah akibatnya. Maka benar kata Rasulullah, rubba sa'imin wa laysa lahu min siyamihi al-ju' al-'atash wa rubba qa'imin wa laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Boleh jadi berapa ramai kata Rasulullah orang yang berpuasa dia tak dapat benda daripada puasa dia, hanya mereka lapar dahaga je. Dia tak dapat apa pun daripada qiyam dia, mendirikan Ramadan malam dan siangnya dengan amal ibadat, solatnya, baca Qurannya, zikir, selawat, istighfarnya. Dia tak dapat apa pun kata Rasulullah, melainkan hanya letih, menahan, mengantuk je. Panjang benar tak imam ni baca bila nak rokok je dah letih dah, mengantuk je. Entah ke bendanya minta tak imam ni panjang benar, entah ke dia minta menikah seorang lagi, kita tu kami untuk dia mengeluh tak bila nak habis je. Itu je kita dapat. Kita rugi tuan-tuan, bimbang kita termasuk dalam golongan tu. Nabi beritahu yang kita nak ialah dapat barakah Ramadan, Ramadan al-Mubarak. Baik, apa tandanya seseorang itu dapat Ramadan al-Mubarak, dapat barakah Ramadan? Baik, maksudnya apa tadi barakah? Kebaikan berterusan, berpanjangan. Tanya diri kita dalam bulan Ramadan ni, apa benda baik yang kita buat dalam bulan Ramadan? Yang kedua, berpanjangan, berterusan dalam hidup kita di bulan-bulan lain selepas Ramadan menutup tirainya, Syawal membuka tabirnya. Ataupun kebaikan yang kita buat, kita dapat dalam bulan Ramadan ni terkubur dalam bulan Ramadan je. Habis Ramadan, full stop, tak ada kebenda dah. Tak konsisten, tidak bersambung dalam bulan-bulan lain. Contoh, apa amal soleh kebaikan yang kita buat, kita dapat bulan Ramadan? Tilawatul Quran. Bulan Ramadan ialah bulan Quran diturunkan. Berkatnya Ramadan ni orang tak rajin baca Quran, semua jadi rajin baca Quran. Quran di tangan-tangan. Dalam handphone ni software Quran 30 juzuk. Quran poket, Quran besar, Quran kecil. Pagi lepas subuh, sebelum subuh baca Quran, sebelum zuhur lepas zuhur baca Quran, sebelum asar lepas asar, sebelum isyak lepas buka dah, sebelum maghrib baca Quran, dalam solat tarawih kita dengar imam baca Quran, lepas habis solat tarawih kita buat apa by group. Sila. Apa ni? Tak dengar. Tak faham tu bah. Aplikasi Quran dalam apa, dalam handphone ni, dalam smartphone. Betul lah, dalam smartphone. Kita baca dah. Tak bawa Quran boleh buka kat sini. Dalam bas, dalam LRT, dekat pejabat, semua orang baca Quran kan. Itu berkatnya bulan Ramadan. Orang baca Quran. Tapi apa jadi bila habis Ramadan, penghujung Ramadan, kita buat apa? Majlis khatam Quran. Mana khatam, tutup, tamat, di end. Orang Melayu dapat di khatam sungguh. Memang sungguh khatamnya, ditutup dengan benda, dibayangkan pakai payung, gang gajah, building tembaga, tak buka dah Quran lepas tu. Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, carang-carang, kadang-kadang. Buka tak bukanya baca Yasin, Khamis malam Jumaat. Kalau ada orang meninggal barulah buka Quran, baca Yasin dah. Hal lain tak ada dah. Rugi kita. Sunnah khatam Quran, tapi khatam Quran Rasulullah macam mana? Kita undur daripada Ad-Duha, An-Nas, Al-Fatihah, Nabi baca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah. Paling kurang 5 kalau dapat satu muka ke selai depan tu, advance ke depan. Baru tutup dengan baca doa khatam Al-Quran. Sebab lepas ni nak sambung lagi, to be continue, bukan the end, tapi to be continue. Akan bersambung sebab ada letak cengkeram deposit ke depan dah surah Al-Baqarah. Itu cara sunnahnya Rasulullah dan para sahabat di khatam Quran. Mau orang dapat barakah Ramadan, dia dengan Quran tidak hanya berakhir dengan berakhirnya Ramadan dengan majlis khatam Quran mereka di hujung Ramadan, tetapi mereka terus berterusan dengan Al-Quran pada bulan-bulan lain sehinggalah mereka bertemu next Ramadan, Ramadan sampai mereka bertemu dengan Allah, mereka tetap dengan Al-Quran. Itu tanda orang dapat Ramadan Al-Mubarak. Sebagai ulama juga kata apa? Bismillah. Tanda-tanda orang dapat barakah Ramadan Al-Mubarak, baca Al-Quran dia kualitinya meningkat, better and better. Macam mana dia boleh meningkat? Kalau kita ikut sunnah Nabi bertadarus. Antara ibadah yang sangat sinonim dengan Quran dalam bulan Ramadan, sunnah Nabi ialah bertadarus Al-Quran. Bulan lain kita jarang buat, kita orang awam ni lah.
Bulan Ramadan orang buat tadarus apa dia, konsep ini sunnah Nabi dan malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah dengan para sahabat, tengoklah hadis sahih Rasulullah apa dia didatangi oleh malaikat Jibril, ya, dia mengajar Rasulullah Quran. Mula malaikat Jibril baca, Rasulullah tengok pergerakan bibir dan mulut malaikat Jibril untuk mendapatkan sebutan yang tepat. Kemudian bila malaikat apa ni Rasulullah baca, malaikat Jibril semak bacaan Al-Quran Rasulullah. Masya-Allah. Kalau kita buat begini tuan-tuan, kita dengan partnership kita siapa? Paling kurang suami isteri. Abang baca, ayang dengar, ayang semak. Ayang baca, abang tidur. Kurang-kurang tak jadi. Dah. Oh, dia baca suruh kita semak, kita baca dia bahan tidur. Untunglah bang, tu dah. Baik. Semak menyemak satu sama lain. Ataupun kadang-kadang kita buat di surau masjid. Kat kampung habis tarawih, by group 5 orang, 3 orang, ke 10 orang, ke buatlah. Seorang baca, yang lain semak. Betulkan makhraj huruf, sifat huruf, baris, panjang pendek, dengung. Kena betulkan. Yang kena tegur jangan berasa hati pula. Malang je lah datang, asyik kena tegur je lah. Banyak sangat salah, besok merajuk dah jangan. Biar kita ditegur sebab nak dapat yang betul, yang apa yang sempurna. Kalau kita ikut sunnah Nabi ni, masya-Allah, dapat barakah Ramadan. Oh, berbezalah haji tu dulu, mula-mula bertadarus Quran 50 tahun dulu. Sekarang masya-Allah, dia baca macam imam Masjidil Haram Mekah. Ya, macam Masjid Nabawi punya imam, masya-Allah. Better and better. Kalau boleh dalam grup atau partner kita tu sama-sama reti ataupun lebih reti sikit pada kita. Jangan sama-sama tak reti. Kalau sama-sama tak reti, sekadar buat tradisi je, 30 tahun, 40 tahun bertadarus Quran sama dia baca dah. 30 tahun dulu dan sekarang sama je. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di, tak sedap lalu ni dah. Wa ulaika humul muflihun, dibaca tak? Nabi kata apa dalam hadis, iqra'ul Qur'ana biluhunil arabi wa aswatihi, bacalah Al-Quran ikut lahjah, logat, slang Arab dan suara Arab. Bukan logat Arab, ada orang Arab sini. Bukan kalau logat kampung kita lepeh je rantai dah. Bukan apa ikut logat apa Ulu Selim, Perak tu dah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mana ada huruf fil dalam Quran? Bila ada kawan-kawan, sahabat-sahabat ahli jemaah yang pandai, ada ustaz-ustaz, ustazah duduk sekali ke, bukan alam tara kaifa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gitu. Wa ulaika humul muflihun wa ma anzalna ala qaumi inna anzalnahu fi lailatul qadr i'ti li kulli harfin haqqah. Untuk mendapatkan lahjah Arab, kena beri setiap huruf tu hak dia, kata ulama. Bila dapat lahjah Arab, Nabi kata suruh baca Quran ikut lahjah Arab, slang Arab, logat Arab. Bukan logat Arab ya. Jangan salah dengar. Hanya dapat lahjah Arab senang je. Kita kongsi sikit pada malam ni tak? Sekejap je tuan-tuan. Dapat lahjah Arab senang je. Pertama, jaga makhraj huruf, sifat huruf. Biar betul. Ha, kha, ha. Lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Habis. Huruf ha jadi kha, ain jadi alif, ha jadi ha. Sudah, tak jadi lahjah Arab. Maliki yaumiddin, terbocor orangnya pak, kira cowok namanya tu. Bukan begitu. Maliki yaumiddin. Kunci angin baru lepas. Beri hak bagi siap dah huruf ha. Shin, sin, tha, sad lain. Shin lain, sin lain. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Tha, bukan sa, dia sin, dia tha. Orang perlih kata apa, memang kena fi. Dah, urut tha, ujung lidah di bawah, ujung gigi kapak. Jangan buka rima je, shin, sin, tha, semua sama je dah. Wa min syarril waswasil khannas. Urut sin dengan shin dengan tha, habis dibuka rima belaka, dia tak jadi Arab. Ya, jaga. Ihdinas siratal mustaqim, habis muncul belaka tak jadi. Baris mulut ni kena bergerak mengikut baris dan juga sifat makhraj huruf. Baris bawah flat, biasa statik, yang tebal dilopong, dicorongkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ni baca mulut kena ketik tungau, orang masuk tilawah dah.
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, habis muncul belaka tak jadi. Bukan ihdinas siratal, bukan ta, itu ta gambar tu. Di tal, alif lam mati di atas al, ta alif lam mati di atas tal. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzi, bukan lazi tu zai, bukan ladzi tu pemalas, ya, hujung lidah, ya. Siratal ladzina an'am dengan ana, nun bukan qalqalah. An'amta, ta dengan ta. Ada orang baca huruf ti, apa huruf ta hidup baris bocor. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum tatafakkarun. Betul ke tak? Huruf ta kalau hidup barisnya sikit macam ta, ti tu jangan ta, ti tu. Bayangkan kalau kita bercakap bahasa Melayu, huruf ti bocor. Aku cinta kepadamu tetapi mengada betul Muhammad nak gedik betul. Ada cakap molek sikit, kita dengar pun tak sedar dak. Apatah lagi kalau kita baca kalamullah Al-Quran. Kena ta'zimkan kalamullah, muliakan Al-Quran dengan kita beri hak, menjaga hak-hak sifat baris juga makhraj huruf. Baik, dirahmati Allah sekalian. Antara apa ni, nak dapat lahjah Arab kata ulama, dengung panjang pendek kena jaga. 2, 4, 5, 6 beri. Jangan baca bekerja berambat macam kerja apa, macam kena kerja dah hantar kalimah, jangan. Wa ma anzalna ala qaumi. Dengung kat mana? Dekat tekak ke dekat pangkai hidung? Dengung kat pangkai hidung. Kalau dengung kat tekak tak jadi Arab, dia jadi lahjah macam Esau. Ya kuntum sadiqin. Dah betul jadi gitu. Dia kena mana? Di sini. Ya kuntum sadiqin. Begitu. Suara Arab macam mana? Allah alam. Suara Arab ni ada suara tekak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Macam Syekh Dr. Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi, Imam besar Masjid Nabawi. Dia suara besar kata kan. Ada setengah tu suara ngidung. Tapi janganlah beria sangat mengidung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu macam tu kubur pula. Dia macam kabilah Juhani. Kalau kita ada kawan-kawan Arab, kabilah Juhani, dia bercakap terkadang ngidung sikit. Ya, ngidung sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ngidung sikit kan? Ikutlah kalau boleh, tidak pakai suara kita sudah. Yang penting makhraj huruf, sifat huruf, panjang pendek, dengung kena betul. Ya. Dan last sekali saya nak kongsikan macam mana nak dapat lahjah Arab ni. Kita pernah belajar dengan guru Quran kan. Dia kata apa? Kaedah lontar suara keluar ke dalam. Kalau salah lontar dia tak jadi bunyi Arab, dia bunyi Arau. Tuan-tuan kalau jadi dapat lahjah Arab, pegang 3 bunyi ni je. Ya. 3 bunyi je. Kaedah dia yang pertama, dia bunyi A, I dan U. Mana-mana huruf alif. Huruf alif kan baris mati. Dan huruf sebelum dia, tak kira lah huruf apa sekalipun sebelum alif, janji dia baris di atas. Alif mati lah kan. Huruf sebelum dia baris di atas. Ma, mim alif, nun alif, shin alif. Ma, ha, sya, da'a, qa, la, na. Lontar keluar ke dalam bunyi? Siapa kata lontar keluar angkat tangan? Siapa kata lontar ke dalam angkat tangan? Siapa kata entahlah ustaz, lontar keluar ke dalam angkat tangan? Tak tahu. Tak ada juga. Habis entahlah. Pening anda. Baik. Kalau A lontar ke dalam, ma, ha, sya, daqa, lontar ke dalam. Sebab asal makhraj huruf alif daripada jauh, daripada dalam. Bunyi dia Jadi bila dia baris mati, huruf sebelumnya baris hidup. Jadi yang hidup kena ziarah orang mati. Ke orang mati ziarah orang hidup? Kat Kuala Lumpur ni orang hidup ziarah orang mati ke orang mati ziarah orang hidup? Orang hidup lah ziarah orang mati. Kalau orang mati ziarah orang hidup nu pakat masuk ICU lah kita. Mak kerja bapak kerja dah takut. Ya. A wa ma wa qa, kena bunyi lontar ke arah dia. Jangan A keluar. Kalau A keluar tak jadi Arab. Wa ma anzalna ala, apa tu jadi gitu. Wa ulai, apa tu jadi gitu, suara dia A keluar.
Ke mana? Ke dalam. Tengok isyarat tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ke dalam. Boleh nampak? Apa faedah dia? Saya pernah tanya ulama Quran, dia kata selain daripada kalau letak ke dalam dia jadi bunyi Arab, bismillahirrahmanirrahim. Bunyi Arab, dia menyebabkan nafas kita panjang. Sebab kalau lontar keluar, dia akan menyebabkan udara mengiringi suara. Itulah nafas pendek. Kita baca Quran tak boleh habis satu ayat, satu baris, dua baris. Ya, mak kerja, bapak kerja, biru muka, cukup oksigen nak. Sebab apa? Dia lontar keluar. Kalau ke dalam, dia akan menahan udara daripada keluar mengiringi suara. Kalau keluar tak cukup nafas. Contoh, kalau muazzin Tok Bilal azan keluar, hayya 'ala salah. Ada pula sama macam tazan. Sebab apa jadi gitu? Sebab tak cukup nafas. Cuba kalau ke dalam, nafas panjang. Contoh, contoh cuba tengok jam. Kita buat demonstrasi sikit. Berapa lama saya boleh buat? Bila lontar ke dalam. Contoh demonstrasi. Ke dalam, kita ambil azan. Contoh satu perkataan. Hayya 'ala salah. Separuh. Banyak lagi ni, udara ni banyak lagi ni. Tapi siapa jadi Tok Bilal jaga azan macam tu, letih je mak bila orang nak sembahyang subuh ni, Pak. Dah setengah jam dah azan, tak habis lagi. Banyak benar nafas Tok Bilal kita dah. Itu demonstrasi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mana hak panjang-panjang, mak silah, tawilah, mak lazim, kalim muthaqal, mak jaiz, mak wajib, semua kita boleh buat panjang. So apa? Kita tahu teknik lontar suara keluar ke dalam. Lontar ke mana? Keluar ke dalam. Keluar. Keluar. Ya baris mati, huruf sebelum ya baris di bawah. Nasta'in, maliki yaumiddin. Ada? Dhalin. Keluar ke dalam? Keluar. Dengan dhalin, tu tak jadi Arab. Bismillahirrahmanirrahim, itu tak jadi. Walaupun suara qarar, suara rendah, lontar keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hakim tilawah yang cekak, dia tahu dia lontar keluar ke dalam. Dah. Pun keluar, huruf wa baris mati, huruf sebelumnya baris depan. Ghafur, syakur, muhtadun. Keluar ke dalam? Keluar. Ghafur, dengan ghafur tadi. Ghafur, syakur, muflihun, gitu. Kalau ada sini ada tak kumpulan berjanji marhaban? Boleh kita aplikasikan ilmu ni. Ke dalam, I dan U keluar. Contoh. Wa astajdihi hidayatan li suluki subulil wadihatil jaliyah. Allah ramai kan? Apa makna ni? Entahlah, ramai-ramai tak tahu benda Ustaz. 10 tahun dah kau ni berjanji marhaban. Mana tak tahu benda. Bukan orang sini, orang tempat lain. Baik. Gitu juga. Masuklah apa benda. Siapa kaki karaoke ke, karaoke nasyid ke, karaoke patriotik ke, 60-an ke, ingat mana-mana perkataan berakhir dengan huruf A, rimanya lontar ke dalam. I dengan U keluar. Kurniakan daku serikan di penyejuk di mata, penawar di hati. Barulah profesional. Ni kan cakap dengan menyanyi sama je. Nak ke mana? Pakai baju kancing lah, suara sesama je dah. Bila kalah karaoke mula menyalah. Ni hakim bayar sekali. Asyik orang kampung dia je menang dah. Betul-betul lagi kita kampung lain, tak kerti nyanyi dah. Suara tak profesional. Hebatnya ilmu. Apa dia? Pembacaan Al-Quran ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya kira cukuplah bicara warga kita pada malam ini, memperingati nuzul Quran. Pada malam ini moga-moga kita dapat barakah Ramadan. Barakah Ramadan itu melimpah pada apa? Pada amalan kita dengan Al-Quran. Kita akan berterusan dengan kalamullah sehinggalah ke penghujung hayat kita. Walaupun kita luar daripada bulan Ramadan, kita tanda istiqamah ni kita dengan Al-Quran. Dan baca Quran kita biarlah mengikut sunnah Nabi, maka better.
better and better, makin bagus, makin hebat, mengikut pesanan Nabi SAW. Moga-moga hari akhirat besok dia akan menjadi syafi'an, menjadi penolong, pembantu kita di saat sengsara ni manusia, huru-hara ni kita di padang mahsyar. Iqra'ul Qur'an, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, berilah hak Al-Quran, maka dia akan datang hari kiamat besok, dia akan bantu kita di saat kita sangat memerlukan bantuan dan pertolongan. Maka Al-Quran lah kita sentiasa bermuamalah dengan dia, kita melazimi Quran, kita bersosial dengan Al-Quran ini sebaik-baik muamalah, insya-Allah dia akan jadi sebaik-baik pembantu untuk kita di yaumil mahsyar kelak. Terima kasih di atas perhatian dan undangan. Mohon maaf di atas kesilapan. Moga bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallah. Bismillah.